Brandon Gunn ke KL City. Ya, 2 hari lepas tular satu posting dekat Instagram. Brandon Gunn mengucapkan selamat tinggal finally, sebab daripada kita tahu yang dia sudah pun tak diperlukan oleh Selangor untuk musim 24-25 ini, Brandon Gunn masih lagi belum mengambil sikap beliau ataupun menyatakan pandangan beliau ataupun menyatakan momen-momen perpisahan beliau bersama dengan kelab lamanya iaitu Selangor FC. Tetapi 2 hari lepas dia sudah pun buat satu post bercakap terima kasih atau cakap yang dia wish dia boleh duduk berbincang dulu sebelum terminate. Bukan terminate, tak disambung kontrak dia dengan Selangor, tetapi itu pun sudah pun terjadi. Tetapi sehari selepas itu kita sudah pun mendapat jawapan tentang the next club for Brandon Gunn, dan the next club for Brandon Gunn adalah Kuala Lumpur City, KL City FC. Dia mengejutkan tak? Mengejutkan tak? Tak mengejutkan langsung. Tak mengejutkan langsung, tahu kenapa? Satu, aku bagi explanation. Aku baca komen ada beberapa penyokong Selangor yang agak tidak berpuas hati dengan perpindahan dia. Tapi hampa kena faham, Brandon tak nak belah pun yang itu. Dia nak stay je Selangor. Selangor yang tak bagi dia peluang berbicara. Itu kata-kata Brandon lah. Brandon mengatakan bahawa dia tak diberi ruang. So bila kapten anda tidak diberi ruang untuk extend dia punya stay for whatever reasons they may be, kalau aku penyokong kelab tersebut, aku akan hormat kalau dia pergi mana-mana pun. Sebab at the end of the day, bukannya kita yang nak tawarkan kontrak tapi dia menerima gaji lebih lumayan dan melompat ke rival. Tak ada tak. Dia nak stay. So kembali kepada Brandon Gunn KL, kenapa aku tak terkejut adalah disebabkan keluarga Brandon Gunn dah pun selesa duduk di Klang Valley dah 3-4 tahun. Sekarang ni bila hang dah umur 35, 36 kan, hang akan mula prioritize family stability lah. Keluarga dia dah sangat stable dengan kehidupan seharian di Kuala Lumpur. Kalau dia nak pindah ke mana-mana, ia akan mengambil satu perubahan yang baru untuk dia. Dan Brandon ni manusia yang dah lalu banyak-banyak benda lah, Faiz. Dalam 10 tahun lepas ni banyak benda dugaan yang dia dah lalu. Sekarang ni mungkin dia just nak kestabilan. Dan kestabilan duduk di Kuala Lumpur itu hanya boleh ditawarkan oleh satu lagi pasukan. Kecuali kalau PDRM boleh afford Brandon Gunn lah. Tapi selain PDRM dan Selangor, KL City je lah. Itu satu. B, connection dengan Giancarlo Gallifuoco. Kita tahu Gigi juga daripada Australia, daripada Sydney, kota yang sama di mana Brandon datang. Mereka boleh membina. Mereka memang ada kesefahaman yang baik pun. Walaupun tidak bermain dalam satu pasukan yang sama sebelum ini. Tapi dia orang dah kenal each other. So I'm sure Gigi memainkan peranan dalam meyakinkan dia untuk masuk. Seterusnya, aku rasa situasi kewangan KL City nampak seperti sudah selesai. Kerana baru-baru ni aku sempat berjumpa dengan Datuk Stuart daripada MFL di BFM, dan Datuk Stuart mengatakan bahawa gaji-gaji pemain telah pun dilunaskan ataupun pada ketika itu dalam proses sedang dilunaskan kerana funding dah pun dilepaskan. Kita tahu lah bola sepak Malaysia ni kan tak payah lari lah. Tim-tim yang kononnya besar, yang kononnya FC ni pun semua pun ada juga pakai duit kerajaan. Semua sama je lah. Tak payah kita nak holier than thou, rasa tim kita kewangan kuat, tim tu kewangan tak kuat. Tak ada, semua sama. Trace balik, tengok balik duit tu datang dari mana juga kan. So KL City, situasi semasa mereka dah baik. Jadi aku rasa Brandon pun okey dengan tawaran yang diberikan. Dan pada waktu yang sama, komposisi pemain dalam KL City tu nampak seperti sesuai dengan gaya permainan Brandon. A lot of hard working fighters dalam team tu. Dan aku happy satu benda je lah. Aku happy Brandon masih lagi meneruskan kerjaya dia dalam kancah bola sepak Liga Tempatan. Aku rasa masa itu dah tak disambung tu di umur 35 ni. Kalau dia kata goodbye tu bola sepak pun kita faham juga sebab dah memang berapa belas tahun dah dia mengabdikan diri untuk sukan ni kan. Tapi sebagai kenalan, sebagai bekas jiran, sebagai aku sebagai seorang peminat Harimau Melaya juga, sangat gembira dengan keputusan dia dan berharap yang ini boleh menjadi aku tak tahu lah ni boleh jadi klub terakhir dia ke apa kan. Tapi kalau ini klub terakhir dia dalam kerjaya dia, ini boleh jadi satu memori yang indah untuk dia bersama-sama dengan Kuala Lumpur City FC. Aku tanya Hang, Brandon
Ryan Lambert, Zafri Yahya di posisi tengah. Di belakang Gigi dan Kenny Palraj. Alright tak? Core 5 tu. Okay. Boleh ada stability lah. Sangat okay sebenarnya. Jangan lambat bank in je, itu je lepas ni. Kalau lambat bank in, semua benda pun tak cun. Tak ready lah. Tapi rakan kita, wartawan The Star Avinesh ada melakukan ciapan di Twitter di mana dia Nah, confirm. Tak, Confirm belum. dia mengatakan bahawa perpindahan ini sebab utama ia berlaku adalah kerana dressing room harmony. Okay. Dan aku rasa kita dalam pengalaman kita mengenali beberapa individu dalam KL City, Gigi, kalau bab semua. dressing room harmony tu aku takkan nafikan lah. Aku rasa diorang ada karakter-karakter yang boleh membina dan membentuk squad harmony yang sangat penting dalam konteks sebuah musim yang panjang di mana pasukan boleh dilanda masalah gaji. So squad harmony tu akan menjadi aset terbesar mereka. Hamba yang sekarang ni ada orang-orang yang vokal seperti Brandon dan Gigi dan Kenny, sangat vokal. Pada waktu yang sama ada club legend seperti Zafri Yahya dan juga Paulo Josue yang ada di situ. Dan kemudiannya ada tenaga-tenaga pemain muda seperti Hakimi, ada Sharvin yang baru masuk daripada Selangor. Ada Ayoh Kamal Azizi. Kamal Azizi ada yang keras. So kalau tambah a few more faces, a bit more experience, KL City boleh meneruskan reputasi sebagai dark horses. Bukan nak kata dia pakai immediate cabar, tapi proses penerusan reputasi itu aku rasa boleh berjalan dengan lancar. Okay, boleh. Terima kasih Avinash untuk info tadi. Untuk info tentang squad harmony dalam pasukan KL City. Tapi ini perpindahan yang menarik. Perpindahan yang cukup menarik untuk kita melihat bagaimana trajektori kerjaya Brandon. Kata-kata akhir daripada Brandon hari itu, dia kata, saya juga join tim ni sebab tim ni dah 3 final dalam 3 tahun. Brandon kali terakhir menang piala, aku nak cakap je lah. Just nak cakap lah. Sila ulang. Kali terakhir dia menang piala pun dengan Perak 2018 kan. So mungkin dia ada memasang impian untuk memenangi lagi